Ini adalah biodata Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman bin Syafi' bin Sayyid bin Ubay. Beliau masyhur dengan gelaran Imam Syafi'i yang mana ianya dinisbahkan kepada datuk beliau iaitu Syafi' bin Sayyid. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah bersamaan dengan 767 Masihi di Gaza, Palestin. Imam Syafi'i berasal daripada keturunan Rasulullah SAW pada sebelah datuknya iaitu Abdul Manaf. Antara kepribadian beliau merupakan seorang yang perhati mulia juga petah dalam berkata-kata. Imam Syafi'i adalah satu tokoh yang mana hidup dalam bersikap sederhana iaitu zuhud dan juga seorang yang sangat gigih dalam menuntut ilmu. Beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah bersamaan dengan 820 Masihi ketika mana beliau berusia 54 tahun dan dikebumikan di Arafah, Mesir. Seterusnya, riwayat hidup Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestin. Selepas kemangkatan bapa beliau, keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama Bani Yaman yang merupakan satu keturunan ibu beliau. Imam Syafi'i mula menghafal Al-Quran seawal usia 7 tahun dan mengingati kitab Al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. Pada awalnya, beliau berpegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada ilmu penakkulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqh di Iraq. Setelah itu, beliau berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem penakkulan dan ajaran beliau sendiri yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i. Di Mesir, beliau mengabdikan diri pada pengajaran dan penulisan. Pada 30 Rejab 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi, Imam Syafi'i telah meninggal dunia dan beliau telah dimakamkan di Mesir. Pada tahun 608 Hijrah bersamaan 1212 Masihi pula, Sultan Ayyubiyah Mesir membina sebuah kubah di atas makam Imam Syafi'i yang mana masih wujud sehingga seterusnya ialah sumbangan Imam Syafi'i. Yang pertama, beliau merupakan pengatas mazhab Syafi'i. Yang kedua, beliau terkenal sebagai ulama dan juga seorang pengarang yang masyhur, iaitu kitab yang beliau karang ialah kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, kitab Ikhtilaf Al-Hadis dan banyak lagi. Yang ketiga, beliau digelar sebagai bapa usul fiqh. Hal ini kerana beliau merupakan orang pertama yang menulis buku dalam bidang usul fiqh melalui kitabnya iaitu kitab Ar-Risalah. Yang keempat, beliau mengasaskan kaedah tertentu dalam mengistinbatkan hukum. Yang kelima, beliau berijtihad mengikut keadaan tempat dan suasana. Yang keenam, beliau mempersempitkan penggunaan akal dalam mentadbirkan sesuatu hukum. Yang ketujuh, beliau juga sering berhujah dengan golongan anti hadis. Yang ke-8, beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan khususnya dalam ibadat. Sekian sahaja daripada saya. Sekian.